Bismillahirrahmanirrahim. Alright, Assalamualaikum. What's up guys? Welcome to NFT Review Show. Okay, bersama saya Fauzan dan rakan-rakan. Okay, hari ni kita ada dua panelis iaitu Chiki and Nye. Okay, so hari ni rasanya masa minggu lepas tak dapat buat. So aku rasa macam dah lama pula tak buat review show, but yeah, we are back. Okay, alhamdulillah. Okay, thank you semua yang menonton mendengar secara live dan juga yang mendengar recorded session di YouTube. Thank you so much. Okay, so hopefully session kali ni banyak memberikan info and manfaat lah kepada you guys. Okay, disclaimer awal-awal. So everything yang said in this session hanyalah berdasarkan pengetahuan kita orang sendiri. Okay, knowledge kita orang sendiri, experience kita orang sendiri. So maybe ada kekurangannya, but kalau you guys rasa bermanfaat, okay, you guys can use it. If rasanya ada kesalahan ke apa, maybe you guys can DM us. Okay, perbetulkan kami lah. Alright, so kita orang just beritahu awal, everything yang kita orang share hari ni hanyalah berasaskan pengalaman kami sendiri. Alright, so hari ni kita ada empat project yang lima project yang kita akan review. Okay, so the first one is Insomnia. Alright, the second one is Label Lebu. Okay, hopefully aku pronounce tu betul. Dan kita ada Pure Vanilla, Melur and juga Sang Echan. Alright, but before that aku nak share screen. Shout out juga, aku nak buat satu shout out kepada semua yang sorry, bagi aku share screen. Okay, nak shout out kepada semua yang telah berdaftar. Aku reply lah. Okay, reply ke tweet ini. Okay, sebab kita pilih dalam Twitter. Okay, aku ada buat poster ni and kita akan pilih lah siapa-siapa yang reply. So kita tak dapat nak masukkan semua. So here's a shout out untuk semua yang ni. Masa aku buat tweet nak shout out ni, makin ramai pula yang dirtaan. Sengaja ke apa kan. But yeah, here's the first one. Kita ada Emil Faizal. Alright, dan kita ada Kalau Aku Kaya. Ada Eden, okay, by Akil. And then kita ada Yivi, okay. Dan kita ada Encik Spec, kita ada Zafri, kita ada Bad Dog Syndicate, kita ada Hito, okay. Kita ada Ifty, Fairy Cube, kita ada Black Flag. Okay, kenapa dia tak keluar? Sekejap. Okay, alright, dan kita ada Crypto Naga. Tengok asal dia lambat. Okay, dan kita ada Pix Bull Farm. And then kita ada AFD Mat. Okay, dan kita ada Hazran. Kita ada Astronotion. Kita ada Mad Corgi Club. Okay, shout out to Maya in Dystopia. Sinister Punk. Okay, tak maaf, lambat sikit. Dan kita ada Rhino Pixel. Okay, dan kita ada Lupiniverse. Okay, kita ada kita akan ni. Dan ada Crypt Nation. Kita ada Meowchi. Kita ada Golden Whiskers. Kita ada Gojira Mas by Matt Otter. Kita ada Dart by HSZ. Okay, come on. Slow pula. Okay, dan kita ada Lipulara. Okay, dan kita ada Mori. Okay, Lead Mori by Jebon. Okay, dan kita ada Chibi Kawaii, kita ada Benny, kita ada Sekeping Card. Okay, kita ada Siti Hajar, kita ada Metasia. Okay, ni yang kita akan review nanti. Melo pun yang kita akan review nanti. Okay, kita ada Rayu. Okay, pun kita pernah review before this. You guys boleh check it out, previous episode kat YouTube. Okay, kita ada Apip. Okay, Apip Noi. Kita ada Kasdel, kita ada SuPV, kita akan review sekejap lagi. Ada Crazy Mars, ada aku tak tahu ni projek apa, AZ Design. You guys boleh check it out, AZ Design. And then kita ada Abang Bruch. Okay, kita ada Sai, kita ada Bunny Boy. Come on. Okay, kita ada Harusani. Okay, kita ada Rachel. Okay, kita ada Glam Panda. Okay, kita ada The Only Z. Kita ada Hitam, Beruang Kripto, Richie. Okay, ni Sang Echan yang kita akan review sekejap lagi.
So banyak lainnya, so kita nak includekan everyone tak boleh. So it's the best that I can do lah. So you guys yang menonton di YouTube boleh check it out. Okay, so kita ada Iscriptic, okay, and then Bunny Boy, okay, dan Chonky, Aiza Adli, okay, and then kita ada Shay Film, Ongai Shima, dan okay, Photo Magic. Okay, kita ada Certified Wolfgang, Slimeverse, Nur Syafa Razali. Kita ada Kekata, kita ada Nuri Swag Parrot, kita ada siapa ni? Imaginaire, ada Zuhnun Ismail, ada Metamorphosis. Okay, kita ada Ezra, okay. Come on, lambatlah internet gue. Okay. Kita ada Fox on Mars, okay. Kita ada Hardy Bunny. Oi, terbuka pula. GG. Okay, aku sampai situ lah, lama pula. Tak ada, jap. Aduh, asal aku tertekan. Dah teruskan Azan. Okay lah, cukup lah tu kan. Okay, but yeah, you guys boleh check it out. Kat aku je tweet tu, I mean, ramai sangat. I think next time kita boleh pilih 10 je kot untuk kita shout out kan. Banyak sangat anak sebab berpuluh kan. But yeah, anyway, you guys can check it out. I think kat pentas pun ada banyak baru. So you guys boleh check out, okay, all these creators. Alright, maaf lah sebut semua. Panjang pula. Aku tak sangka lah sebanyak ni sebenarnya orang reply. But anyway, kita pun buang masa. Let's go to our first hello? Tak saya terpilih. Hello? Betul lah disebut tadi tapi tak tahu. Teruskan. Okay, sorry tak dengar. Suara slow sangat. Okay, but yeah, okay. Kalau perasan tadi ada a lot of photography punya project. Okay, so aku akan buat satu session for photography punya project sahaja, okay, bersama Falik Fahmi and Azizi Musa. But kita orang tengah cari masa yang sesuai lah for both of them to join. So siapa yang ada photography project boleh stay tune lah, update lah. So kita akan try our best to cari time sesuai for that. Alright, so kita masih menunggu Chiki, but Chiki dia ada hal sikit, dia akan masuk lambat sikit. So let's go to our first project, iaitu Insomnia. Insomnia, are you there? Hello. Yes. Hello. Okay, Insomnia, maybe you can introduce yourself and cerita sikit about your project. Okay, I am Insomnia. Currently, baru je saya buat projek pasal Deep Society. Dia mengenai projek ni saya guna 3 color untuk express dia punya feeling, emotion, background dia tu semua ada maksud lah. And projek ni Gen Art punya projek. Saya punya supply 999, tapi saya lupa nak letak kat situ. Okay, so yeah. Tu je lah kot. Oh, alright. Okay, so actually this project dipilih oleh Chiki, but Chiki pun masih tak ada sini, tapi tak apa. Ni, ada any question for Insomnia? Hai Insomnia, apa khabar? Awak kata yang ni generative hand drawn? Gen Art. Oh, Gen Art, so guna coding semualah. Oh, okay, sebab tak nampak macam generative. I thought all this macam hand drawn. So okay, good. To me, I like the colours and also I like dia punya concept, which is expressing emotions. Yeah. I nak tanya sikit lah, what's your drive to make this project lah? This project probably inspired by what ya? You boleh share sikit? Okay, to be honest, saya start account Insomnia tu sebab saya ada depression lah. So this project saya ingat macam nak bagi kesedaran on mental awareness lah, tapi saya tak ada letak benda tu dalam roadmap apa semua lagi. So
itulah tu saya macam nak minta pendapat on how saya boleh nak apa kembangkan lagi projek ni. Macam tu lah. Okay, yes, because I tengok juga you punya Twitter feed, and you did have kata questions lah about how you want to continue this project kan, and apa tu, what utilities that you should make. In my opinion, since you also have kata personal experience related to that matter, it would be great kalau you boleh start kasih pendedahan pasal insomnia ke apa semua tu to the public, apart from sharing your project, sharing you punya apa tu artwork ni kan, try selit tengok anything yang you are comfortable to share ataupun any tips that you can share lah kan, because some of us or most of us mungkin tak mengalami apa yang you alami kan, dan at the same time ada yang alami apa yang you experience lah kan. So dari sharing tu, perhaps those yang tak pernah experience dapat belajar, dan pada masa yang sama orang yang dah pernah experience boleh contribute sama. Okay, and itulah that's my opinion. It will be great kalau you punya projek ni can go towards that direction lah, memberi pendedahan. Okay, itu satu. And I also see your pin tweet, okay. Perhaps this is my opinion in terms of when you wanna say shield jugalah. Okay, for example, you said Deep Society still have like 10 unsold NFT to be owned. To me, dia nampak macam a bit negative. Okay, why not? Kalau you macam nak shield apa yang you tak sold lagi, you boleh try to take a more positive approach whereby you kata you dah sold you dah sold 20, okay, and then 10 left to be owned lah kan. Highlight what you have sold, and itulah, instead of you cakap ada 10 je tak sold lagi, something like that. Okay, so that's my opinion lah, I think apa yang Nia cakap adalah macam mana, since you nak buat menceritakan tentang mental health kan, so I think it's good macam mana you jangan jual art tapi you jual pasal mental health tu. I mean, you know, so bila you kan kita ada hard shield and soft shield kan, so hard shield ni more on kita ada macam you tweet tu lah kan, ada lagi 10 unsold. So instead of doing that, so ini just pasal soft shield lah, so you just cerita je macam ni kata, bagi awareness ni. Okay, so so you ceritalah apa-apa pasal mental health, how people can help, apa yang orang patut understand, ataupun mungkin mungkin orang salah faham terhadap mental health. So you jual cerita tu. So and then maybe bila dia cerita, you buat thread ke apa, and then by the end of the thread you cakap lah, if you want to support me untuk help people in needs ke dalam mental health, boleh support you dengan buy your NFT. So macam tu. So instead of you jual NFT, tapi sebenarnya you jual your services untuk bagi awareness tu. So something like that. Okay, yeah. So dia macam yes. Okay. Macam before ni kan, sebelum Deep Society tu saya memang dah ada lah cerita-cerita macam tu kan. But saya macam some people cakap everyone have mental illness kan. So saya takut benda tu macam takut macam mana tu? Oh ya, sekejap Okay, it's okay. itu benda tu macam negatif lah gitu. Satu lagi saya nak tahu apa pendapat korang macam on projek pasal mental illness macam ni lah. Macam ada projek lain macam siapa tu, Anxiety Live kan. So saya nak minta pendapat. I think macam dia macam mana dia mula-mula mungkin akan nampak macam negatif, tapi somehow people
yelah, okay, macam ada orang reply yang kata everyone have mental illness kan. Okay, so then what should we do? So maybe you patut cerita macam tu. Okay, so kalau you tak nak cerita directly on mental health, maybe you boleh cerita macam, you know, how to live healthy lah. Okay, so macam apa yang patut kita buat untuk mengelakkan atau mengurangkan kita dengan masalah mental health ni. Okay, cerita macam tu. Mungkin cerita pasal kehidupan yang sihat, benda-benda macam tu. Okay, and awal-awal dia, you know, you mesti ada orang cakap pasal benda buruk kan. Okay, macam I buat more on branding kan. Sebenarnya ramai je, everyone doing branding kan. So you just cari niche you lah. Mungkin you boleh pilih satu topik kan, you more on insomnia. Okay, then at the same time you cari orang-orang yang ada persamaan dengan you. Okay, macam you kata ada project anxiety kan. Okay, ada anxiety, so why not, you know, you guys doing together ataupun together tapi masing-masing dengan niche masing-masing. I think ni more on how you brand yourself lah sebenarnya. Kita tengah sembang pasal branding lah. And I think sebenarnya memang walaupun sekarang orang dah start tahu ataupun aware pasal mental health, tapi most people masih tak tahu nak react macam mana. Oh, ada orang mungkin tak perasan pun kawan dia ada. So mungkin you boleh cerita ciri-ciri orang yang ada, you know, depression. Apa ciri-ciri dia? Kadang-kadang kita tak nampak orang tu ada depression kan. Dia reply macam senyum, kita jumpa senyum, tak gambar okey, tapi sebenarnya deep down dia ada. Tapi mesti ada something yang kita boleh detect. So you boleh cerita-cerita benda-benda macam tu lah. Betul. Kalau saya boleh Okay, boleh. Masuk sekejap ni apa tu, saya setujulah dengan apa yang Kurku kata. Sebab topik ni memang berat topik ni berat, jarang orang nak highlight. Satu sebab kita tak cukup kesedaran, satu lagi kita tak tahu nak highlight macam mana kan. Sebab for example kebanyakan kita tak ada personal experience tu, so kita tak boleh nak suka-suka highlight benda ni kan. Sebab itu kalau projek awak boleh highlight benda ni, it will be great, it will be fresh and it will be educational to the public lah. Yeah. Sebab to me, bila you highlight benda ni, it's not like you macam nak renting out. Okay. It's for the educational purpose. Yeah. Kalau orang tak boleh faham benda tu, it's too bad lah kan. But I believe lagi ramai orang yang akan appreciate benda tu. So to me, saya rasa awak tak perlu risau macam tu lah. Ya. Kena highlight benda-benda ni. Yep. Mungkin kalau macam ada orang salah faham, maybe mungkin kita punya copywriting yang kekurangan lah, skill copywriting kita yang kurang. So maybe you know need to learn how to write better kan. I mean benda-benda macam tu yang kita boleh improve lah sedikit sebanyak. But kalau you takut untuk sebut generally, sebab everyone mungkin experience, walaupun kita cakap pasal depression, tapi mungkin orang A dengan B rasa depression, tapi mungkin dua-dua ada experience yang berlainan. So if you takut nak cakap secara generally, just you know maybe cerita your experience sahaja and how you handle it, you know. So macam tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, faham. Satu lagi concern saya kan, projek ni saya guna 3 color je kan. Saya takut macam orang bosan. So dapat korang macam mana? Ni nak masuk dulu ke Nye? Boleh. Okay, macam ni kita dah tengok you dah buat sampai 40. Okay. Ciki pun masuk Aku baru masuk, sorry. Tak apa. No, Nye teruskan dulu Nye. Aku sambung dulu Okay, you dah buat sampai 40. Okay. So this 3 combination of colours, tak salah kalau you nak proceed sampai let's say 50 ke ataupun 100, depending on you lah kan. After that you boleh buat a new, orang kata macam series lah. I mean everything will be the same. You punya design also probably will be the same. Mungkin ada tambah itu ini, but the colours can be changed. Betul tak? Probably macam next 50 to 100 colours dia akan berlainan, and then you akan start tambah sikit and then akan ada lebih kurang macam say orbs ke apa whatever lah yang you boleh tambah kat situ. But I nampak you punya art ni macam lebih kurang macam superlative lah. I mean superlative tu it's unique on its own, superlative secret society, and yours is unique as its own. Okay. So my opinion is that you boleh
continue until a certain numbers that you are comfortable with, and then you boleh tambah some elements or colours after that. No problem. Okay, faham. Ya, itu bahagian art lah kan. So maybe macam ni kata you boleh try dulu eksperimen dalam sampai a certain numbers, 100 ke kan. And then kalau you tengok macam people not react well to it, then maybe you boleh tukar lah after 100 tu a new colour lah kan. Different colour ke, you guna 3 colour yang berlainan ke, so on. Sebab for me sebenarnya adalah value behind NFT ni yang lebih penting lah. Art ni maybe like 30%, so another 70% is on the value lah, ataupun dalam bahasa NFT nya is the utility lah, kan. So contoh yang I boleh bagi example adalah macam Pancholi. So Pancholi buat one NFT one book kan. So kalau you beli NFT dia akan sumbang pada tu. So ada value kat situ, walaupun mungkin art orang lain lagi gebat, tetapi dia boleh jadi sama level sebab value tu besar, you know. So kat situ pun you boleh main peranan lah. And so walaupun maksudnya macam NFT you is not about art sahaja, but there has a bigger value behind it lah, yang you bawa. And I'm sure some people akan support it. You mungkin kena cari audience for it lah. Tetapi kalau nak cerita art tadi, yeah, you can play around dengan different colour pun, there's no problem pun, tak ada masalah. Okay, one last thing lah. Let's say lah, if project ni macam tak boleh go on kan, should I macam berhenti ke and refund the holder ke macam mana? Okay, since Ciki Pang tak cakap lagi, Ciki mungkin kau boleh jawab soalan ni. No, jangan. Okay. Before that, saya sorry dia minta maaf lah sebab saya lambat tadi. Saya keluar kejap and then baru sampai rumah. Okay, so Dean ni siapa nama? Dean ya namanya? Deep. Betul? Panggil Insomnia je. Insomnia je. Alright. Okay, sebelum tu saya ada tertinggal maklumat. Yang ini memang hand-drawn one-one kan? No, Gen Art. Generative? Yes. Okay. Supply dia? Supply 999. 999. Okay. Tadi soalan tadi macam mana? Kalau projek ni tak boleh go and then nak refund semula? Since sekarang pun masih 11 holder kan? Patut ke tak refund? Saya rasa macam ni tau. Actually, Insomnia dah mula ni, sekarang ni dah berapa lama untuk buat ni? Baru 2 minggu ke 3 minggu macam tu. Okay, 2 minggu 3 minggu ya. Okay, tak apa. Kalau 2 minggu 3 minggu tu saya rasa okay lagi. Masih lagi panjang lagi perjalanannya tu. So macam kalau Insomnia tak nampak lagi, contoh macam sale dia agak lembab ataupun agak perlahan, jadi tak ada masalah pun. So dia bukannya, kalau kita letak hari ni dia akan sold out 2 minggu ni tau. So dia kalau dia sedang macam ni lah, jual ke tak terjual ke, you terus je. You drop je, you buat campaign konsisten. Sebab dalam NFT ni yang penting you konsisten. Kalau you konsisten, orang tengok you ada supply ke tak ada supply ke, you aktif dalam community, orang akan notice you. And then mungkin sooner or later orang akan tengok you punya collection, and then diorang akan beli you punya art. Tapi yang penting you kena konsisten. Konsisten tu maksudnya kalau boleh you ada setiap hari, you ada kat community setiap hari. And then kalau macam you buat pasal tentang Insomnia, you konsisten cerita tentang Insomnia. Macam apa Fauzan cakap tadi kan, you konsisten cerita every day. Kalau boleh lah at least satu hari satu info. Okay, mungkin you boleh share tentang fakta. Contoh dalam rumah pula. Dekat dunia ni ada berapa, Insomnia ni dalam percentage kepada orang ada berapa. You mungkin boleh share maklumat tu. Everyday ada share, yang penting konsisten lah. And then mungkin you boleh share tentang how to detect Insomnia, how to detect mental health, macam ni cakap tadi kan. And then macam mana you boleh suggest, ataupun kalau you tak boleh suggest, mungkin you boleh invite someone yang ada kepakaran tentang Insomnia, ada kenalan atau apa kan. You boleh invite source daripada situ. Jadi actually banyak kita boleh buat.
Tak semestinya you kena buat semua seorang-seorang tau. Jadi kalau macam mungkin sometimes you boleh collab dengan creator-creator yang mempunyai satu tema yang sama dengan you. Contoh macam ni siapa tu? Anxiety. Yang besar. Anxiety, yes. And then you bergabung anxiety, insomnia bergabung meletup. Cakap Macam tu dah, aku Adam. dah agak dah. Aku dah agak dia tak sangka dia buat betul. Aku kira aku nak buat, dia dah cakap dulu. Oh ya ke? Tapi the point is, yang penting kalau you nampak you punya sales low ataupun macam tak ada sambutan, you jangan patah semangat dulu. Sebab actually you masih awal lagi, sangat awal. 2-3 minggu masih lagi sangat awal. Terjual ke tak terjual ke, you keep dropping, keep maintain your campaign, engagement, keep. Dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti you tengok macam mana dia pergi. Okay? Ada that, you punya art, macam Kur cakap tadi tu, you punya art memang something. Kalau lepas tu you cakap you punya art tu macam apa superlatif kan. Mungkin you punya ni macam insomnia superlatif, tapi you ada dia punya style sendiri. And then walaupun you ada 3 color, tak ada masalah pun. Mungkin after 100 punya drop, you boleh tambah 1 color lagi. Contohlah, mula 3 color kan. Lepas tu after 100 1 color lagi. 200 1 color lagi. So color tu makin tambah. Jadi orang akan tengok dia punya perkembangan tu daripada 3 color, 4 color, 5 color, 6 color. So signifikannya apa? Signifikannya adalah orang dapat tengok you punya projek ni growth daripada 3 color ke banyak color. Orang nampak growth tu. And then orang nampak kepelbagaian tu semakin banyak. Melainkanlah you plan untuk buat you punya projek tu dalam 3 kali sampai supply 999, tu lain cerita lah. Tapi kalau you nak bagi pelbagai, macam apa Koko cakap tadi, dan Nia cakap tadi, after 100 tambah 1 color. Okay, tapi art style sama. Art style kalau you nak bagi nampak macam seragam, buat art style yang sama, just color je different. And then kalau you nak tukar generatif lain, mungkin kalau sebelum ni you buat dia punya ekspresi muka, mungkin yang 100 ni banyak yang sedih ataupun banyak yang dia macam sedih lah, macam ni. Untuk yang next punya drop, you tambah dengan muka, mungkin muka tu dia lebih macam suka sedikit. So orang nampak dia punya perkembangan karakter tu daripada 100, 200, 300, 400. So orang nampak perkembangan dia, jadi interesting. Okay. So itulah sedikit sebanyak lah. Yang lain poin-poin semua Fauzan dengan Nia dah cakap dah tadi. Okay, thank you. I nak tambah sikit. I mean tadi Insomnia Boy dia tanya pasal macam mana nak kembangkan lah. So it means macam apa yang macam roadmap ke end game lah kan. Okay, but I think macam one thing yang you ada experience in insomnia ataupun depression kan. Okay, so macam mana you nak selesaikan that problem? Okay, so why not jadikan benda tu macam end game you, ataupun macam okay, so obviously contohlah kalau you betul-betul strong branding you on mental health kan, so maybe akan ada 2 jenis orang lah yang akan beli your NFT. Okay, yang majority lah. So the first one adalah orang yang nak support your cause, okay, your punya ni. The second one adalah orang yang ada that kind of problem juga and dia nak cari help. Okay, so cuba you fikirkan macam mana benda yang the best yang you boleh buatkan dua ni. Okay, so the first one adalah orang yang nak support your cause. Yang kedua adalah orang yang mencari penyelesaian untuk masalah mental health diorang. Okay, you ada experience tu kan, and I'm not sure how your condition now. Hopefully everything is fine. Okay, and then and I tahu you mungkin mesti ada some ideas macam mana you can somehow cure. I don't know boleh cure ke tak kan, but you get the idea lah. So benda tu you boleh jadikan. Okay, adakah you need orang kena masuk rehab ke, okay, orang kena ambil medication ke, so why not jadikan itu your target, yang mana you boleh supply that lah. Bukanlah aku nak suruh kau buka klinik ke apalah, but mungkin macam terapi, orang consultation ke. So benda-benda ni, ini just example lah yang you boleh fikir-fikirkan lah, yang some utility yang you boleh bagi to your holders. So orang yang contohlah yang support you tu, dia beli so that with that money you boleh bagi kepada orang yang sepatutnya lah, yang need help, something like that.
Kalau macam saya boleh cakap macam 10% goes to somewhere itu lah. Ya. Itu pun boleh juga. That will be great, kan? And then you ceritalah ke mana duit tu pergi, you tunjuk, show bukti, okay? Then you pelan-pelan sikit, then you mungkin after that you boleh collaborate with NGO. So collaboration is not really about creators dengan creators je. Boleh jadi creators dengan NGO, dengan company yang buat charity, yang fight. Percaya even macam I dulu pernah I buat event education. So I collab dengan LHDN, which is orang kata asal aku collab dengan LHDN. LHDN is a tax kan, with cukai. Tetapi kalau baca balik profile LHDN, dia support something yang I buat juga. Time tu I buat something with education dengan science. So benda-benda macam tu, you carilah company-company yang somehow support your cause. So you boleh collect dengan diorang, but start slow lah. You boleh buat macam you kata lah, 10% will be go to certain NGO or people in need lah. Okay, ni last. Boleh. Kalau kalau saya macam nak buat macam ruangan confession, macam diorang DM saya personally kan. So saya macam siapkan untuk diorang orang lain tolong bagi pendapat. Tu boleh ke? Macam ke sensitif sikit? I mean, you boleh try kan. Tapi you kena make sure you kena nampak pakar dululah. Okay. That's why macam yang kita orang cakap tadi lah, yang you share tips semua tu, nampakkan you friendly tu, orang senang nak approach you. So macam apa yang I buat lega lah kan. So I cerita pasal macam mana nak kembangkan projek ni, and then I pun selalu reply everyone's punya tweet. So people tak rasa takut lah untuk tweet DM I ataupun masuk dalam Discord and sembang dengan I. So itu pun penting kat lah, your personal branding lah. Itu panggil personal branding lah. Faham? Okay, thank you tu je kot. Thank you Okay. Kur Cikipang dengan Nye. Okay, Thank you so welcome. much. All the best, Insomnia. All the best. Yes, Thank you. Apa-apa boleh Welcome. DM je kita orang lepas ni. Alright. Okay, thank you so much Insomnia. So you boleh check it out. Insomnia punya pentas, which is Insomnia, INSOMNIA, A dia besar, I dia besar. Ataupun boleh juga check out dia punya Twitter, Insomnia, INSOMN4_211. Kenapa tu aku tak tahu, korang boleh DM dia sendirilah untuk tanya. Alright, thank you so much. Alright, okay, let's go to next project. Let's go. Which is asal aku buka ni. Okay, which is Label Lebu. Is it true? Okay, ada ke orang ni? Cik Puan. Hello. Hello, Cik Puan SB. Okay, hi. Ya. Hi. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay, maybe you boleh perkenalkan diri dulu sikit and maybe cerita what is your project ni lah. Okay, first of all, my name is Fitriani. Tapi well known as Cik Puan SB, tapi nak panggil Label aku boleh. Yes, saya ni suka melukis. Full time mom. Lukis ni kira macam me time lah. So daripada lukis-lukis saja, so terbitlah projek Label Lebu ni. Just PFP project. Sebelum ni hand drawn. Lepas tu dah belajar pasal generatif. So ni yang di generatif lah ni 100. Okay, Ciki, you choose the project kan? So maybe boleh Yes. start dulu. Yes, Cik Puan SB. Hai Cici. Okay, thank you for coming for our tonight session, and thank you for thank accepting you. our Thank invitation you as well. for choosing me. Okay, so saya tertarik dengan projek Label Lebu. Betul ke saya sebut tu? Label Lebu? Label Lebu. Label Lebu. Okay, saya tertarik dengan projek Label Lebu ni. Satu one thing sebab ni lah dia generatif, sebab kalau kita tengok kan macam tak sangka lah dia ni memang ini tak sangka lah dia ini adalah generatif, sebab kita macam kalau tengok pun kita sekali pandang kita tengok ini takkan generatif ke kan, sebab macam one-one kan, nampak macam one-one, so interesting lah.
Okay, and then dia punya supply ni, sebelum tu saya nak tanya, supply ni anggaran sekarang ni dah berapa? 100 ya? Yang label dah sekarang 130. Okay, dan upcoming dia punya supply total will be? No, maybe 999. Selagi ada idea akan disupply. Supply ada supply macam tu. Okay, and then the generative supply tu sekarang ni sebab bila kita buat generative, ada creator generative dia akan buat dari supply tu the total supply dia dah buat dah 999, and then the trades dia dah buat untuk total 999. So the trades yang ada sekarang ni, adakah dia sama sampai sehingga 999 ataupun sampai 200 nanti dia akan lain pula trades dia akan masukkan? 200 akan lain, cuma yang sama jenis rambut. Oh, Sebab so saya akan stay dalam 20 karakter ni. Cuma yang Afro label ni kot mungkin not gonna make it kot kelas tu. Sebab tak ada favorite lah. Tak ada orang minat lah Afro label ni. Saya rasa bukan ni kot, mungkin belum lagi orang minat kot. Tapi saya rasa akan datang orang minat. So dia punya road masih lagi lama lah. So untuk yang label lebu ni, so far dia dah dekat pentas berapa lama? Tak sampai 2 bulan lagi. Tak sampai 2 bulan lagi. Okey, tak sampai 2 bulan lagi. Sekarang ni pun dah terjual pun dalam 100 lebih. Saya rasa tu okey. And then maksudnya nanti after 200 akan ada tricks yang barulah akan dimasukkan dalam generative tu? Ya. Okey. Cuma yang akan kekal hairstyle saja. Hairstyle saja. And then yang untuk any planning untuk roadmap? Dulu ada roadmap. Bila dah buat generative ni, dia jadi macam dah lain. So nak kena buat balik lah. Oh, before this maksudnya. Jadi before this, sebelum ni bukan generative, ada roadmap yang bukan generative lah. Oh, okay. Sebelum ni hand-drawn. Hand-drawn. And then bila dia buat roadmap, dia buat generative, belum ada roadmap yang generative tu lah macam tu? Belum. Okay. And then saya perasan juga ada karakter PFP yang perempuan dan juga ada karakter PFP yang lelaki. So yang lelaki tu pun sama masuk generative ke atau berlainan? Yang lelaki ni dah hand-drawn sebelum ni, masuk ni 20, kira 80 lepas ni. Kira nak cukupkan 100, yang 80 ni nanti di-generate. Okay, so nanti akan datang akan ada generative yang lelaki lah, macam tu. Yang perempuan label, yang lelaki lebu. Okey, saya betul. Label dalam bahasa Perancis cantik untuk perempuan, lebu cantik untuk lelaki. Handsome lah. Gitu, okay. Di sebalik nama. Okay, so setakat ni everything okay, macam sales ke ataupun in terms of marketing ke, engagement ke, atau ada apa-apa? Setakat ni rasa macam okay lah. Okay, and then untuk macam every time, macam minggu kan, seminggu berapa supply tu dropnya ada fixed drop ke atau macam mana? Saya selalu baru yang generative ni, kalau dulu sebelum generative ni, saya selalu drop 10 every week. Drop 10 every week. And then dia akan ambil berapa masa untuk sold out? Less than 3 days. Less than 3 days. So saya rasa dia punya momentum tu dah ada dah. And then cuma kena maintain untuk perbagaikan dia punya trade sebab generative kan, perbagaikan dia punya trade. And then kemudian dengan menambah roadmap. Actually roadmap ni macam biasa orang cakap roadmap ni kena ada roadmap ke tak ada kena ada roadmap kan. Jadi sebenarnya terpulang. Kalau macam itulah nak tahu juga wajib ke roadmap ni. Actually dia personal preference lah. Kalau macam kita ni untuk roadmap bagi saya, dia tak apply kepada semua projek yang ada kat pentas. Sebab nanti orang ingat bila cakap roadmap, kau bila ada projek kat pentas kau kena ada roadmap. Kalau kau tak ada roadmap susah. Sebenarnya tak macam tu. Kalau fine art, macam siapa salah buat roadmap. Kalau fine art, tak semestinya fine art kena ada roadmap. Tak perlu pun sebab fine art kan. Takkanlah kena ada roadmap. So, jadi melainkan orang yang buat fine art tu sendiri yang dia rasa perlu ada roadmap, okey buat roadmap. Tapi roadmap adalah benda yang tak wajib. Cuma kalau ada, dia adalah value tambah yang akan boleh menambahkan value dalam projek itu.
Tapi Tapi dia kan- tidak wajib ada. Bila ada roadmap, dia macam lagi Hmm. organized kan? Ah, Sebab kita yes, dia akan tahu organize. flow. Tapi ada dah lah Flow rancangan phase 1, phase 2, phase 3 semua. Sebab Cuma tak macam dirangkau tadi. lagi. Sebab Cik Puan SB kata tadi nak buat sampai 999 kan. Jadi Hmm. bila projek ni adalah long term, orang akan nak tengok. Okey, dalam on the way ke 999 tu, actually projek ni merujuk kepada mana, nak pergi mana dan akan membawa orang yang membeli ni kepada mana. Contoh, kalau kita buat roadmap, contohlah kita bagi tahu daripada 1 sampai 200 harga sekian-sekian. Kemudian harga yang tu. daripada 200 ke 300 harga sekian-sekian. Lagi mahal sikit. Jadi orang akan betul-betul. nampak lah, kalau kita tak beli awal nanti harga dia naik. Betul, jadi betul, kita betul. beli sekarang. Jadi orang akan FOMO. Itu orang akan FOMO. Jadi itulah kegunaan roadmap. Tapi macam saya cakap tadi, roadmap ni bukan untuk semua. Jangan pula nantikan semua benda nak tahu roadmap kan, susah juga. Jadi kita bergantung. Kalau rasa perlu, penting, sesuai, kita buat. Kalau tak perlu, tak apa. Tapi kita boleh juga dengan cara yang lain untuk promote kita punya collection. Macam Saka dulu pun macam Sang Saka, masa dia drop pun dia tak silap saya tak ada roadmap. Ada roadmap dulu Sang Saka. Sampai sekarang tak ada lagi maksudnya. Tak ada kan? Sekarang tak ada lagi. Sang Saka tak ada roadmap pun. Roadmap tak ada, website tak ada. Tapi still boleh thrive. So itu antara contoh lah. Maksudnya roadmap ni bukan benda wajib, tapi good kalau ada. And then kalau kita nak plan roadmap tu sebab generatif, sama tengoklah kita nak plan macam mana. Macam tadi kita nak ada kekalkan karakter tapi rambutnya masih sama kan. Macam sekarang kita ada karakter kulit cerah, mungkin kita boleh tambahkan lagi karakter kepada etnik-etnik yang lain. Betul. Okay, mungkin ada satu supply daripada 200-300 cerita mengenai fashion etnik-etnik. Mungkin lebih kurang macam tu Kira ada lah. macam ada season lah. Ada season bertema kan. Jadi kita tengok macam menarik lah. Kalau ada event-event penting, sekarang macam minggu ni kita ada event apa? Event apa yang minggu ni kita ada event apa tu? Yang tu apa tu? Frame of Mind kan? Frame of Mind kan? Frame of Mind. Yang tu. Frame of Mind. Kita ada event Frame of Mind. Jadi untuk semua creators kan, kalau macam kita nak apa, macam kita antara satu cara untuk membuatkan kita punya kerja ni, kita punya collection ni noticeable. Every event yang ada dekat pentas, join. Kalau ada fan art, join. Jadi orang akan tengok, wow, okay, kita tengok kita punya artwork ni fleksibel. Kita boleh buat untuk ini, boleh buat untuk ini, dan dia jadi fun. Itu salah satu cara. Join dah. Yang Frame of Mind. Itulah. Jadi dia punya contoh macam tu. Maksudnya dia apa? Dia ada bermusim macam punya tema. Other than that, saya rasa okay, art pun okay. Cuma macam generatif ni, saya rasa nanti kalau nak lagi menarik, mungkin lagi boleh banyakkan traits lah. Actually kalau bagi saya, lagi banyak traits, dia lagi menarik lah. Background tu kita akan buat tambah ke apa ke, dia akan jadi menarik. Okay? Okay. Alright, okay. Korang macam orang kampung berborak. Okay, Nyi nak tambah apa ke before aku masuk? Jalan lu. Okay, I think I nak sebut yang roadmap tu. I think macam sekarang macam Ciki kata dia tak wajib, tetapi dia somehow dia dah level almost wajib lah for me lah personally. Okay, mungkin sekarang tak terasa sebab mungkin kita punya community is very small, so everyone is support each other. Okay, and somehow senang kita nak spread kita punya NFT kan. But I think it's good kalau kita prepare. For example, bila dah sampai yang NFT ni mainstream, masses dah masuk, ramai orang dah main. So mungkin macam project PFP macam ni dah ramai orang buat. So macam mana kita nak differentiate between each ni lah. So macam mana orang nak ingat kan. So I think roadmap lah yang membuatkan. And usually roadmap, I think I tak suka sangat dengar roadmap. So usually kalau cakap pasal roadmap, for now orang just cakap pasal phase tu lah. So each phase berapa drop, ada increment price kan. But I think yang paling good kita fikir pasal roadmap is apa end game yang kita nak capai, kenapa kita buat this PFP, this project.
For example, apa matlamat lah you nak buat ni. Takkan nak buat ni sampai bila-bila kan. Kita mesti nak ada target kan. Sebab macam you kata dia, kalau ada ada roadmap dia lagi tersusun. Kenapa? Kita nampak hala tuju kita ke mana kita nak buat. So and of course lah, perjalanan tu tak ada kalau tak ada destinasinya. So kita fikir dulu ke mana destinasi yang kita nak pergi. Apa yang you nak buat? You nak buat gallery ke, for example. So macam ramai, kalau NFT ramai orang nak buat metaverse, tapi dia tak semestinya ke situ. Tapi it's good kalau kita ada destinasi yang kita nak buat lah. Contohnya apa yang Cik Puan nak capai dalam projek Cik Puan. Okay, and then kat situ baru reverse engineer lah. Okay, macam mana nak capai destinasi tu. Itulah roadmap kita sebenarnya. Okay. So contoh macam, okay, so contohlah Cik Puan nak buka salon sebab dia dah main rambut kan, ataupun fashion. For example macam tu, nak buka fashion show, nak buat event. Okay, so adakah dengan supply 999 tu mencukupi? Contohlah. So kita dah senang nak plan. Sebab kadang-kadang kalau kita drive kereta membabi buta pun pusing-pusing kat situ je jalan, tapi kita sesat juga. So it's good kalau ada destinasi. So kalau tersesat pun at least kita tahu bila nak patah balik, perlu ke ikut jalan lain. So macam tu. So mungkin Cik Puan lepas ni boleh fikir kat mana, apa end game yang Cik Puan nak capai. It's okay kalau dream big pun, buat je besar. Sebab NFT ni kita bukan nak buat setahun dua je. Kalau boleh kita nak buat sampai bila-bila. So it's okay to dream big. Tapi kena planning nak well lah. So bila dah tahu nak buat apa, okay, kita reverse engineer. Okay, apa yang patut kita buat tu capai benda tu. So itulah roadmap for me personally lah yang patut orang fikir. Bukan sekadar okay aku nak drop 999. So first phase 200, lepas tu phase 2 aku nak naikkan harga. I mean, okay, tapi sebenarnya nak naikkan harga, why? Kita kena fikir juga kenapa. Takkan kita just sekadar nak jual. Sebab kalau nak buat duit, banyak lagi cara jalan lain kan. NFT mungkin sekarang nampak senang sebab tak ramai, but nanti bila dia dah mainstream, it's very hard. So ramai kompetitor kan. So it's good kalau kita plan that sekarang lah. Bukan sekadar main harga je, bukan sekadar art sahaja, tetapi ada benda lain. So macam contoh you nak buat salon lah kan. So orang yang suka salon akan support lah. And you know, mungkin ramai orang akan suka go that. So something like that lah. Contoh itu sikit lah point yang kita nak cakap, kalau untuk give you idea macam mana nak buat roadmap lah. So for me, nak buat roadmap ni, fikir dululah nak pergi mana. Baru fikir jalan mana kita nak pakai. You know. Okay, understood. Ni nak tambah apa? Okay. Cik Puan, sebab saya tengok apa awak punya holder pun agak ramai, dekat satu orang kot lah, betul tak kan? Betul. Ni cadangan je lah 80 kan. lebih kot. 88. 88. Okay, ni cadangan. Mungkin at one point mungkin Cik Puan akan buat boleh buat special event lah untuk you punya holders kan. Sebagai contoh, macam sekarang dah ada untuk yang perempuan ada a certain number kan. And then after that, bila you dah reach a certain number of male NFT yang you buat keluar, mungkin you boleh buat a special event, contoh macam sort of dating event ke, whereby mana NFT yang terpilih akan dapat BNB ke, or dapat some reward or merchandise ke. Ni one of the ideas yang you boleh cuba fikir daripada sekarang kan, untuk reward you punya holders. Ada dah buat sikit. Ada. Baguslah kan. Sebab apa? In terms of artwork memang dah cantik. Tapi ada kalanya ada satu orang sebelum dia nak beli tu, dia nak tengok juga ada apa-apa benda yang lain lagi tak yang menarik perhatian untuk dia beli. Macam tu, ataupun untuk dia tambah nak beli. Mungkin dia dah beli satu, nak tambah lagi satu atau dua, tiga. Macam tu. So itu apa yang saya boleh suggest lah, sebab saya nampak macam-macam benda boleh buat ni kan. Macam dia orang kata tadi, fashion show kan. Tak sure lah macam mana nak buat fashion show. Mungkin tak buat yang real lah fashion show, mungkin buat in term of game mechanism punya fashion show kan. Anything yang mungkin boleh reward holder balik, mungkin boleh cuba fikirkan lah di sekarang. Itu saja dari saya. Tapi Terima kasih. tambahan sikit daripada tu, make sure nak bagi reward tu, fikir agaklah kita, janganlah jual 002 orang dapat sampai Betul. 2 BNB mau tak boleh Betul. modal kan. You know. Habis modal. So Aduh. benefit tak balik modal benefit juga. macam tu tak perlu bagi semua.
Okay, sebab yang contoh yang nak bagi semua tu adalah end game tu. So make sure end game tu semua orang boleh dapat. Tetapi yang benefit ni tak perlu bagi semua. Tetapi maybe nak bagi tu kena certain rules lah nak capai. Something like that. Betul. Mission untuk fun-fun lah orang kata. Untuk fun-fun. dekatkan you dengan holders you. Macam tu. Yes. Ada dah in mind. Siapa yang kumpul semua 20 label ni, adalah reward dah. Nak kena kumpul semua. Dah bukan semua, macam dia ada rambut ni, dia ada rambut ni, dia ada rambut ni. I think atau sekarang kan dia kan ada yang yang lelaki tu pun ada juga kan. Apa kata buat generatif dua-dua tu, and then siapa yang ada pasangan tu dapat airdrop dia punya dia punya keturunan ke apa kan. Ada dah sebelum ni girlfriend dengan boyfriend. Okay, tapi dia girlfriend dengan boyfriend kan. Okay, boleh juga macam tu. And you boleh play around lah. Tak semestinya macam tu je kan. Mungkin boleh bagi dia lagi menarik lah. Bagi dia exciting. So macam orang rasa macam dia macam ni lah. Dia benda free ni memang best. Tapi benda free ni dia punya hype tak lama tau. So contoh macam example Rich Cat Nation kan. Kalau dapat 2 tapi sebabkan nak dapat 2 tu very hard. So dia jadi menarik and dia berpanjangan tau. So jangan make sure macam benda ni jangan senang sangat lah. Bagi orang struggle sikit. Sebab bila struggle ni bila dapat tu bau puas hati. So orang suka benda macam tu. Kan? Suruh buat bunyi udang. Suruh dia buat bunyi udang. Apa kena-mengena dengan couple tadi? Something like that lah. Okay. Mungkin Cik pun ada apa-apa lagi soalan apa-apa ke? Ada masalah ke apa ke? Tak ada. Opening pasal roadmap tu je lah. Okay. Hopefully membantu lah. Saya dah tahu dah sikit-sikit lah. Alright. Okay. Family supportive ke buat NFT? Family supportive ke buat NFT? Supportive. Asal saya ada benda nak buat untuk diri sendiri, okey lah. Okay, faham. Okay, menarik. Itulah susah sikit lah nak ambil masa nak buat ni. Sebab ada baby kan. Yelah. Dia kena tunggu budak-budak tidur semua baru boleh duduk kan. Betul. I mean itu pun mungkin you boleh cerita kat orang-orang. I think macam biar orang kenal Cik Puan sikit. Maksudnya bukanlah cerita baby tu siapa, tapi macam struggle untuk melukis ni. So you know holders sebenarnya berminat nak tahu pasal creators juga, some holders. So it's good kalau you boleh so biar holder ni rasa rapat. Macam tu lah. Okay je semua. Okay, all the best Cik Puan. Thank you. Alright. Nak tambah Cik Puan. Nak tambah apa tau? Tambah lagi. Naknya saya buat NFT ni pun nak support ada creators juga. Okay, dalam sale yang saya dapat adalah sikit saya sumbang, saya beli sikit, sikit macam tu lah. Okay sangat tu. Support petition kan. Okay, thank you so much. Okay, hopefully everything is well. Apa-apa boleh tanya kita orang. Thank you. Okay, you guys boleh check it out. Lebel Lebu. Okay, so Twitter and pentas dia sama saja. And dia pun ada bagi link Instagram dia. Boleh check out Cik Puan SB_art. Yes. Okay, thank you Cik Puan. All the best. Thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye ke? I mean hopefully you boleh stay sebab habis mungkin boleh dapat ideas lagi ke. But yelah, api dah. Okay, thank you. Bye-bye, tutup mic lah. Bye-bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, okay. So next kita go for pure vanilla. V, are you there? Hello? Hi. Okay, V, hi. Okay, maybe you can introduce yourself and cerita sikit about your project. Hello and good night. So I am Pure Vanilla, tapi korang boleh panggil V sebab it's more friendly sebab all my NFT friend pun panggil IV. So my project is like actually sebenarnya masa mula-mula masa NFT pun I tak tahu nak buat project apa sebab I have like zero knowledge about NFT, right? And then so I just draw macam kalau buat macam character design but different body size and something maybe macam nampak cantik lah kan, so I just make it. And then like after drop yang
week 3 kot, something like that. I think macam sorry. Tak sihat sikit hari ni. Dia Okay, tak macam apa pelan-pelan. It's okay. week 3 tu I think macam it's good kalau I make them as a macam squad kan. Itu pun sebab lepas nampak macam Zamzami punya squad, sebab dia ada buat macam Rojak squad I think kan. Ya, Rojak squad. So macam maybe kalau buat squad pun okay juga. So mula-mula macam nak buat nama apa untuk squad ni, and then like I view balik my name is like Pure Vanilla. So macam okay juga kalau macam buat macam vanilla is like a flavor, right? So I just aku buat macam the flavor pun macam okay juga kan, tapi macam buang verb belakang tu, just play V. So it's like V is my name, so it's the flavor, something like tu je lah. And then I ada buat Chibi Flavy juga, which is it is specially for holder. So macam Chibi Flavy is like boleh tengok dekat collection sebab I ada buat tak apa. collection. Malah So, macam macam, collection takut internet Chibi slow. Flavy dia ada so Chibi Flavy is like ada dia punya level. So this one is like the normal one. Kalau you collect 2 normal Flavy, same character, you get 1 chibi. Yang sama character macam you get yang you bought tu lah. So then if you buy more, and you will be reward like upper rank for the chibi Flavy. Like that. So sekarang ada normal. So maybe macam rank epic and legend will be revealed next month, I think bulan March kot, something like that. Itu je. Alright, okay. So mungkin kat sini kena clear sikit lah, sebab I baca The Flav dia bukan Flavy. So maybe V tu boleh besarkan ke? I don't know lah, sebab if kalau orang first baca dia akan baca The Flav kot kan. So ataupun you boleh ceritalah bagi tahu orang the pronunciation is The Flavy, bukan The Flav. Okay, and then I nak tanya, is it akan ada some sort of story behind the characters? Yes, actually sebenarnya I plan macam nak buat comic like macam daily life of short comic of them. Tapi not now lah sebab I just solo creator kan, so just maybe for upcoming or akan datang. Just my idea lah nak buat short comic for diorang punya daily life, like 1 page, like every episode is different for 1 page, something like that. I think maybe you boleh buat something macam benda yang some people boleh guna, I mean macam memes kan. So you know, you tweet macam memes yang orang, kalau macam yang I berminat adalah macam Yana. So Yana dia ada satu yang macam pasal kes Linda Harun tu kan. So ada satu ayat dia tu yang tengah tu minta. So walaupun kes tu dah habis pun orang kadang-kadang akan guna that picture tau, that gambar on certain thing. So I think it's good kan, macam GM ke, so biar orang senang ingat you lah. So nak buat komik macam like 1 page komik very hard kan. So why not start small dengan just 1 panel, you know, you can your character Maya ke Hiro ke Toro ni cakap GM, ataupun happy Tuesday, happy Monday, ataupun di tengah barai tertidur malas ni Monday's blues, you know, something like that. I dah terfikir nak buat macam tu, tapi I don't know, so macam kita cukup tangan kot like every time I feel like I want to do this comic like mula fikir macam maybe I should upload a meme of them like every Sunday for untuk orang-orang tahulah pasal diorang punya karakter, tapi macam tak cukup tangan dah. I think what you can do adalah macam contohlah you boleh contohlah you drop every week. You drop every week ke every 2 weeks ke? Every week I drop 6 character, but I also part of artist of some NFT. So itu macam tak cukup tangan sikit lah. So boleh je macam mungkin you dah lepas you dah drop ni sekarang dah nombor 8 kan, maybe like 8 kan. So mungkin lepas 10
You mungkin boleh 1 minggu tu you macam take a break, not really take a break, tapi you cakap kat orang you macam take a break lah, seminggu tu tak ada drop. So on that week tu you boleh fokus create sebanyak boleh that tu lah, semua yang you nak plan tu. So dia, and then you boleh start guna, you know, sebab seminggu cuti tak ada masalah pun kan. Terpulang lah, mungkin 10 ke maybe 15 ke, bergantung lah. Kalau you nak cepat then maybe lepas 10 lah kot kan. So next 2 weeks macam tu, so you boleh buat benda-benda tu, prepare lah. Sebab benda-benda macam ni sebenarnya memang even dalam, kalau macam orang buat IG punya branding ke apa, memang that one day tu memang macam, kalau orang buat video that whole day tu record lah, record je sepanjang hari, untuk a few things, untuk few videos. So you boleh buat macam tu jugalah. So macam weekend tu you just focus untuk create benda tu je instead of you create the next drop. And then sebab mungkin daripada 2 hari tu you kena create yang mungkin you boleh guna for maybe 2 weeks, a month kalau boleh kan. So dia tak semestinya kena create banyak pun. Janji benda tu yang you rasa boleh guna repeat banyak kali lah. So I think that will be great lah. I see. Okay, thank you. Alright, okay. Maybe boleh start Nye, you have anything to ask? Sambung sikit apa Fauzan punya point tadi kan, in terms of nak buat meme ke or like one panel komik ke. Example yang saya boleh petikkan ni ialah ni lah Uncle Edward punya projek Bird. Baru-baru ni kalau you guys perasan kat Uncle Edward punya Twitter kan, dia kadang-kadang kalau Monday dia akan buat GM and then with some ni lah artwork lah related to good morning ke apa semua tu. Maybe you boleh tengok kat situ and draw some inspiration lah, okay? Sebab nampak macam simple kan, tapi dia kena dengan situation tu. Uncle Edward. Uncle Edward. Boleh search je kat Twitter Edward Young. Okay. Pergi ke projek Bird lah. Okay. In terms of artwork memang to me dah top notch lah adanya artwork ni kan. Tak ada benda tu aku nak komen lah. In terms of artwork, in terms of fan art pun gempak kan. So I believe with more fan art that you do, people will know you lah kan. Nak tanya sikit lah, what's your inspiration on this Septat ni ya? Inspiration dia sebab sebelum I start NFT, I memang dah engage with community dekat luar, macam international punya community. So I like to draw my OC and make it as a squad. And then like for macam diorang punya outfit and style, usually I tengok banyak sebab I banyak main game. So macam mostly the idea is from game lah, macam Punishing Grade 11 yang anime based punya game like Honkai Impact, Genshin, something like that lah. Inspiration. Okay. Since you kata you ada engage dengan orang luar kan, while you are doing this project, did you share to them as well, or do you cerita about your current project to them? Oh no. Sebelum this is sebelum I start NFT. Like after I start NFT, I'm not engaging with them anymore sebab mostly diorang tak support NFT and mostly diorang like against NFT gila-gila. So I takut nak share kat diorang. Okay, it's okay. Tak pasal. Alright. Okay. Ciki sambung dulu sebab aku fikir apa-apa lagi. Okay, Ciki, you have anything to tambah or ask? Hi. Hi, Yes. Ciki. Alright. So, Pure Vanilla project The Fluff. And this is the one-to-one punya art kan, bukan generative kan? Yes, one. Wow, okay, nice. Okay, so far saya rasa art memang tak ada masalah, memang top notch. Okay, and then kalau kita tengok holder pun ramai. So boleh cakap ini antara hot stuff jugalah sekarang dekat pentas. Okay, and then saya rasa lah ini untuk cadangan lah, untuk menguatkan lagi dia punya brand ni. Macam tadi tu kan nak buat komik, saya rasa memang kena buat komik
Sebab orang bila ada komik, orang boleh relatekan karakter yang ada dalam collection ni. Okay. Yeah. Sebab bila and then kalau boleh lah, as the collection goes, komik pun ada. Kalau bukan komik full fledged new komik pun, mungkin komik apa yang 3 petak, 3 kotak tu kan. Buat simple mini komik pun orang akan boleh relate. And then bila orang boleh relate, dia boleh follow the story, dia akan menjadikan koleksi ini lebih menarik. Okay. And then kalau nak jadi lagi menarik, contohlah dalam komik itu ada dia punya jalan cerita. Sambil jalan cerita tu bergerak, dia selari dengan drop collection tu. Contohlah macam waktu tu The Fluff tengah buat mengembara ke satu tempat contoh. And then tempat tu dia punya temanya mungkin tema zombie lah contoh kan. And then bila drop dekat collection tu pula, boleh keluarkan Fluff zombie collection. Jadi orang akan tengok, dia boleh relate tau. Oh, sekarang dia punya komik tengah karakter tu tengah sampai dekat tempat zombies. Oh, sebab itulah dekat collection tu sekarang tengah semua team zombies. So orang akan tengok dia menarik. So orang akan terus ikut komik dan ikut collection. Kalau macam sekarang ni okey, cuma kalau ada komik, ada cerita, orang boleh relate. Orang suka komik, orang suka cerita. Contoh macam tadilah macam ni cakap, macam komik Uncle Edward ni, Bird. As long dia buat komik tu dia buat komik, sampai dia buat komik tu dia keluarkan juga NFT yang berkaitan dengan komik yang dia buat waktu tu. Jadi orang boleh relate. Itu menjadikan dia lagi interesting lah. And then medium untuk paparkan komik tu mungkin boleh get kreatif. Kita boleh gunakan Twitter, tapi ni kena konsisten lah. Maksudnya orang tahu every Jumaat lah contoh, ataupun every Sunday akan keluar satu komik baru. And then bila komik tu keluar, ada drop baru. So bila orang baca komik, orang boleh relate dengan drop yang diletakkan. Dia akan jadi lebih menarik. Orang baca komik, orang tengok drop. Itu contoh lah. Contoh macam yang Uncle Edward buat lah. Dia buat komik and then dia keluarkan karakter yang berkaitan dengan komik tu waktu tu juga. So orang boleh relate. Itu salah satu cara nak menarikkan lah. And then kalau nak lagi besar branding audience-nya, mungkin boleh letak kat Instagram ke, atau yang mudah orang boleh baca kat webtoon ke kan. Orang boleh baca komik ke sambil-sambil. So orang branding tu dia lebih banyak lah, bukan setakat kat Twitter saja. Okay. Alright. Okay, ni anything dah ada soalan ke tu? Buat saya tak ada lagi lah. Okay, tak ada. Okay, maybe V, you have any question ke? Ada apa-apa problem ke? Tak ada, tu je kot. Alright, okay. I think itulah you pun maybe boleh fikirkan like, your jalan ke mana lah, your end game and everything kan. Okay, so I think sebab karakter ni dah very interesting, sebab I pun do the same thing juga. Okay, I pun ada karakter saya juga. So yeah, memang looking forward lah what's next yang you want kena bring lah. Okay, thank you Keker. Alright, thank you so much. Okay, all the best V. All the best. Thank you. All the best V. Okay, you guys semua boleh check it out, Pure Vanilla. Okay, so dia punya pentas dia adalah Pure Vanilla _ and dia punya Twitter adalah pvanilla_. Okay, so boleh check it out and support her. Maybe beli some NFT from her lah. Alright, thank you. Let's go to the next project, which is Melo. Melo, are you there? Hello, testing. Boleh dengar tak? Boleh. Dengar. Okay, clear kan? Clear, sangat clear. Okay, Melo, mungkin boleh tell us about you yourself and cerita sikit apa your project ni ataupun apa yang you buat sekarang. Okay, nama saya Melo. Actually saya merupakan macam fresh grad lah, sebab tengah free time ni, so tak tahu nak buat apa. Nak cari kerja pun macam masih struggle lagi, sebab bukan senang untuk nak cari kerja sekarang. So dalam pada tu sebenarnya dah ramai sangat orang suggest saya untuk buat NFT lah daripada tahun lepas lagi, daripada bulan, saya tak ingat lah, dalam bulan 7 ke 8 macam tu. Saya banyak post art saya dekat Instagram. Saya punya Instagram art. Situ banyak saya showcase saya punya
artwork benda semua. So bila saya post je, orang akan cakap buatlah NFT. Jadi saya pun macam okey lah, NFT ni apa saya tak tahu. Saya nak tahu tapi saya tak cukup knowledge dalam tu. So saya pun try lah buat research sikit, tapi saya masih lagi merangkak, masih lagi tak tahu apa banyak sangat pasal NFT sebab saya masih baru lagi. Saya baru join awal bulan Februari, dalam 3 hari bulan macam tu saya baru join. So masih lagi merangkak. Basically projek saya ni sebenarnya for fun je. Saya macam okay lah, kita testing je lah dulu kan. So saya test lah. Dan saya dapat idea slide seal ni sebenarnya daripada saya punya anak patung. Saya punya anak patung. So anak patung ni merupakan anak patung yang macam tempat saya meluahkan perasaan, tempat saya bercakap sebab saya tak ramai sangat kawan. Saya banyak express seorang-seorang. So dari situlah saya macam ilham tu datang cepat je. Okay, saya create lah slider seal ni dekat NFT. So gitulah. So basically projek yang saya buat ni adalah part of saya punya skill sebab saya nak improve saya punya skill dalam 3D. Sebab impian saya adalah untuk menjadi seorang 3D generalist, tapi tak kesampaian lagi sebab 3D generalist dia kena tahu semua benda pasal 3D. So saya slow bila saya release 10 dulu mula-mula. Saya release 10 dulu, saya start dengan modeling dulu. So insyaAllah tengoklah dalam future nanti saya akan upgrade kepada animation ke ataupun saya main dengan simulation ke. Macam itulah. Okay. So you choose project mungkin boleh start dulu. Hai Melo, apa khabar? Okay, bila tengok yang Melo ni aku teringat kat Bibo actually. Kan, macam masa Bibo mula-mula start with something very basic, Bibo tu. Lepas tu dia improve from there lah kan, from time to time jadi lebih orang kata lebih complicated, lebih banyak orang kata material ya. So I think you are on a good track kan. Biasalah awal-awal nak start kan, dan you pun kata you nak eksperimen, betul tak kan? Ya, betul. Okay, tapi saya nak tanyalah, saya perasan kat you punya page ni harga dia lain-lain tau. So boleh cerita sikit lah kenapa ada yang 0.2, 0.03, cerita sikit lah, ada beza ke? Sebenarnya saya letak harga ni sebenarnya saya tak pandai sangat, lagi-lagi bab berkaitan dengan nombor saya tak pandai sangat. So, saya pun tak tahu nak tanya siapa sebab saya ni pemalu, tak tahu nak tanya, tak reti nak bertanya orang. So saya pun macam mungkin saya letak harga ni based on berapa lama saya siapkan satu art ni. Macam itulah saya macam itulah. Boleh. Alright. Ni hanya pendapat saya dan bila bab harga ni dah yang sensitif lah. So risau juga nak komen Okay, tapi macam semua opinion. Biasanya orang suka tengok especially kalau macam you punya artwork ni lebih kurang ataupun orang kata tak banyak beza in terms of quality lah kan. Biasanya orang akan lebih comfortable dengan harga yang konsisten sama ada you nak letak, tak kisahlah berapa yang you letak kan, tapi konsisten lah daripada 1 sampai 10 ke 50 ke ikut you, but konsisten ataupun gradual increase, bukan dia macam sini harga lain lah. Okay. Tapi kalau macam ada yang seal 10 ni dan seal 11 ni, of course kalau ada harga yang berbeza kita macam boleh faham sebab seal 11 dia ada animation sikit kan, dia render sikit dia punya belakang tu kan. So dari situ kita boleh expect kenapa yang ni mahal lagi daripada yang nombor 10, sebab dia ada more effort dan lebih complicated lah kan. Macam tu. Itu hanya pendapat saya. Kalau awak nak maintain tak kisah. Okay. Alright. Lagi satu, in terms of awak punya promotion kan, since awak pun main dengan modeling kan, tak salah kalau bila awak nak keluarkan edition baru ataupun batch yang baru,
Mungkin boleh buat some simple animation whereby this seal ni renang-renang ke apa. Itu cadangan saya sebagai teaser sebelum awak nak release seal batch ni untuk dijual lah. Ya. Hello. Dengar-dengarnya. Okay. Takutlah aku punya ni terputus lah kan. Okay. So itu apa yang saya boleh suggest lah. Ya. Okay, terima kasih. But for now you tak ada apa-apa plan of numbers kan, you just main buat je dulu, betul tak? Saya buat for fun. Saya enjoy lah buat. Okay, tak apa. As long as you are having fun. Lagi ya. Itu juga for now. Nanti apa-apa saya tambah kemudian lah. Alright. I think pasal having fun, it's okay pun. Banyak je creators yang having fun pun sekarang masa creating arts, macam kita ada Don Diao pun dia having fun. Satu hari dia buat satu 3D, okay. Dan kita ada DJ Caesar, okay. Dia just nak having fun melukis je, okay. Dia pun tak fikir sangat pasal utility for now, okay. So for me macam you kata you pun suka buat benda ni, I think it's okay je, okay. Don't worry. Tapi yelah, kena ingat lah, kalau you memang do it for fun, make sure you dapatlah fun and you tak mengharapkan benda lain. Faham tak? Okay. Maksudnya in sales lah, okay. Sebab you pun target untuk for fun. But if you target memang untuk menjual, then that's another story lah, okay. But it's okay. For me macam sebenarnya you kena suka dululah buat dengan projek ni, okay. Okay. And if lah kata one day lah kan you tiba-tiba rasa dah tak fun, okay, what happen kan, okay. So ini just suggestion lah before you sampai that ke situ kan. So for me adalah you kena tengok balik, okay. Dia sebenarnya adalah progression, okay. Kadang-kadang mungkin kat sampai situ you kena cari benda lain kan. You dah sampai mungkin orang kata art block ke apa kan, then macam ni katalah mungkin you boleh buat benda sama tapi mungkin tambah sikit benda macam benda menarik. So you kena keep on learning lah. So macam tadi I sebut pasal Don Diao kan. So dia pun memang everyday buat, satu hari satu art, okay. So tapi dia make sure yang everyday tu dia learn something new lah. So make sure you pun keep macam tu. And then cerita pada orang. For me macam maybe since you suka buat benda ni, why not ceritakan pada orang betapa seronoknya benda ni. And I'm sure ramai kat luar sana yang nak belajar 3D but don't know how. And even kadang-kadang mungkin segan nak belajar, tengok orang ni power sangat, takut nak masuk. But since you punya macam maybe a little bit simpler, comel kan, maybe you boleh share, okay. Maybe you boleh tunjuk macam mana how you do your thing. Maybe you boleh buat create some videos how you create, ajar orang. That will be great lah. So people secara tak langsung akan nak support you and maybe buy your NFT lah. Okay. And macam ni kata pasal harga, it's good kalau you letak harga yang konsisten. I think 0.02 or 0.03 will be great untuk konsisten. Alright. Okay, antara range tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang macam bila ada ni orang macam risau and maybe takut ada orang salah faham ada rarity di situ. But I think tak ada you plan pasal rarity and stuff kan. Yang ni rare ke, yang ni biasa ke, tak ada kan. Belum ada lagi. Belum ada lagi. So maybe you boleh maintainkan semua tu samalah sebab takut ada orang salah faham. Kan. Okay, so that will be great. And kalau macam harga 0.02 and 0.03 ni lebih mudah untuk orang membeli lah sebenarnya. Tapi tolong jangan letak 0.01 sebab macam for me macam you boleh letak 0.02 or 0.03 lah personally. But yeah, I think sharing keseronokan tu with other people, some people will really enjoy it. And kalau diorang suka, maybe diorang akan check out your pentas and buy your NFT lah. Okay. Chiki, maybe something to ask or something to add. Hi. So lady, yeah. Belum. Melo, yes. Tadi apa Fauzan sebut Melo. Melo. Tapi saya ingat meluri. Tak, Melo tu sebenarnya nama belakang saya, tapi kalau di English kan Jasmine. So itulah dia. Ananda bunga. Saya ingat Melo tu daripada bunga Melo, and then Jasmine tu real name lah. Ya, betul. Okay. So dua-dua nama bunga.
Alright, so ini adalah slide the seal. Okay, sekarang ni memang projek ni lebih kita dapat macam experimenting lah sebab Melo pun baru join pentas awal Februari macam tu kan? Ya betul. Okay, and then kalau macam tu welcome to the community, walaupun macam lama kan welcome to the community lah. And then before join community ni maksudnya memang ada orang ajak lah join community, suruh buat NFT semua kan. Ada. Okay. Ada. Okay, so good things lah macam Melo berani cuba untuk benda yang baru sebab certain orang bila kita cakap NFT mana-mana lah even kawan-kawan saya ni bila saya cakap NFT and then diorang dengar NFT kan diorang akan dengar benda tu adalah scam, and then bila dengar macam yelah sebab takkanlah jual JPEG boleh sampai 10,000 kan, so macam mengarut kan, so dia katakan benda scam. So apa yang Melo buat ni actually good thing sebab you berani untuk cuba. Okay, untuk yang projek ni saya tengok dia ada ada potensi macam tadi tu kita tengok ada beberapa projek lain macam Bebop kan? Bibo. Sampaki. Bebop tu lauk campus ni karakter. Okay, then Sampaking pun ada juga Sampaking. And then saya rasa untuk tambah nilai added untuk slide the seal ni macam apalah every collection kan, kalau macam benda-benda cute and then dia ada banyak themes ni, saya suggest kalau ada cerita okay, kalau boleh buat satu cerita tak perlu 3D ataupun kalau boleh lukis buat lukis ke apa, buat simple cerita. Contoh macam The Shit Fella before dia drop dia ada macam buat satu introduction apa itu Shit Fella, okay, apa cerita, apa dia punya backstory, and then dia akan menjadikan benda tu interesting lah supaya orang dapat relatekan apa-apalah projek. Kalau mesti saya akan cakap cuba relatekan projek kita dengan sesuatu yang orang mudah faham. Anggap orang ni dia bila kita tengok projek tu kita ada satu masa tu satu peluang je untuk bagi orang faham apa itu kita punya projek. Jadi dengan cara itu seboleh-bolehnya kita kena fikirkan satu cara untuk memudahkan orang faham. Dengan cara menyediakan cerita, menyediakan apa yang infografik ke, supaya first time orang tengok projek kita, dia buka Twitter kita, dia tengok dekat kita punya pin tweet, dia tahu okay projek ni tentang apa. Kalau ada animation, letakkan kat situ. Sebab kadang-kadang bila kita nak pitching untuk orang beli projek kita hanya ada satu peluang. Jadi gunakan peluang tu dengan sebaiknya dengan menyediakan semua resource yang ada untuk ceritakan apa sebenarnya projek kita. Jadi kalau macam slide the seal ni okay, dia comel, dia cute. Cuma bila kalau orang buka Twitter, orang tengok okay, slide the seal ni tentang apa ya? Jadi mungkin dia cute, memang menarik dah. Jadi untuk menambahkan lagi menarik, apa yang kita boleh buat? So kita kena fikir tentang tu lah. Antaranya mungkin boleh buat cerita, letakkan dekat situ, jadi kita akan boleh relate. Jadi orang akan keep interested untuk follow the project. Itu satu untuk cadangan lah. Okay. Yang lain saya rasa okay. Semua okay sebab dia ada style sendiri. So jadi ini unik lah sebab seal belum orang buat lagi kan anything dekat pentas. Rasa ni first kan seal? Ya kot. Ada ke sebelum? Buat masa ni yes first lah. Ni first lah. First kan seal kan? The only lah pun. Sebab biasa kita ada tapi rapul. Oh dah ada dapat rapul. Simpang. Dia dah pirak pun. Ada ke? Simpang. Kan Kan hilang. Simpang kan? Simpang. Tak sempat dengar dah hilang. Oh ya betul lah. Apa yang rapur tu kita buang dari history. Jadi first lah. Ini first lah. Agak kita tak pernah dengar. Okay, so itu advantage. Sebab dalam pentas sekarang slide the seal ni adalah salah satu-satunya animal seal. Jadi itu pun dah dapat membezakan projek ini dengan projek orang lain. Sebab orang lain tak buat lagi projek
Silpang ni. Kalau ada tu pun kita lupakan lah sebab tu dah rapun kan. Jadi so itu uniqueness lah, uniqueness tu gunakan uniqueness tu sebaik mungkin. Right? Kalau tak cakap the first pun cakaplah the only. Ya, sebab sekarang dah the only lah kan. Yes. The only 3D seal kan? The only 3D seal. Itu pun kira you punya apa plus point sebab you are the first seal project 3D on pentas. Claim je, orang tahu claim you semua benda. adalah the first tu. Claim je. Kita boleh claim kan. Okay. Alright. Alright, tapi apa pun enjoy. Jangan stres macam kenapa orang tak beli ni, jangan stres. Sebab you pun masih baru dalam awal Februari kan. Dalam sebulan pun tak habis lagi. So enjoy the ride, enjoy the journey. Sambil you enjoy tu, keep learning. Kalau ada apa-apa tanya, tak ada masalah. Ataupun you kalau you macam saja nak tanya kan, apa yang you boleh buat, satu, you tengok projek orang lain. Okay, and then you tengok apa dia buat in term of marketing, in term of dia punya pricing, in term of harga, dia punya apa, karakter, engagement. You tengok macam mana dia buat, and then you bukannya tiru lah, you macam you ambil and then you buat dengan olahan cara you punya. Bukan you tiru bulat-bulat. Macam tu tak. You just use it as a reference. Cikgu and then sangat. dekat situ nanti okay. Sorry. Aku dah terbiasa bebel dalam kelas kan. So aku pun sekolah dah habis. Aku tak ada siapa nak bebel. Aku bebel lah. Rindu. Teruskan Ciki. Roadmap dia kalau nak buat roadmap lah, apa yang you boleh buat, tak semestinya you janganlah dia buat roadmap sampai nak beli sandbox ke apa, you pun ikut beli kan. You beli ikut yang kemampuan you lah. Dan you rasa you boleh achieve dan tak stress more on you buat. Apa pun yang penting you enjoy. So okay lah sekarang you enjoy. Okay, other than that semua okay. Alright, okay, very good. Right, tambah sikit daripada point Ciki tu. Awak boleh tengok ni lah projek yang saya sebut tadi. Contoh Bibo satu, Sampah King. Other than that, Kekatak okey juga. For example, kalau boleh saya ambil contoh yang Kekatak lah. Awal-awal dia keluar dulu memang basic katak lah kan. Kita pun macam apa dia nak buat ni kan. Kita intrigue untuk nak tahu apa dia jadi kan. And now kalau you tengok Kekatak tu memang orang kata mantap lah kan. Macam dia tambah. Ni bukan paid shield lah. I hope kau boleh buat paid shield. Tapi itulah nak ceritanya memang jauh beza dengan apa yang dia keluar mula-mula dulu lah. So di situ just observe kalau segan nak bertanya and boleh apply to your seal lah kan. Other than that, macam tadi pun kita ada sebut pasal buat meme ke ataupun buat kata short orang kata iklan ke apa kan. Macam saya kata, just take one of your character, make a simple animation, buatlah seal tu loncat-loncat ke toin-toin ke, and then end up with PM for example. And you boleh just post on whatever morning yang you rasa nak post lah kan. So dari situ it can gain exposure for you lah, especially since you are new. So itu pendapat saya lah Okay. I nak tambah sikit on yang macam Ciki kata pasal comic or story tu. I suka nama dia Sly the Seal. Kalau ikutkan Sly tu macam nakal, macam cunning punya nama kan maksud dia kan. Tapi kalau tengok karakter dia comel gila tau. So somehow aku macam teringat macam Cartoon Network tu, apa, Courage the Cowardly Dog kan. Nama dia Courage tapi dia penakut. So ni macam terbalik tau. Dia nama dia cunning tapi dia comel kan. Dia macam baik je orangnya. So you know, that will be great lah. So sebab nama itu pun dia dah pilih yang for me macam boleh buat macam-macam dah sebenarnya. So nama dia agak random juga sebab nama tu dah sebenarnya family yang bagi. Dia macam random. Dia macam random je bagi. So saya pun macam nama tu melekat lah, nama Sly tu. But kita take advantage on that lah kan. Dah ada kita kembangkan. Macam mana I mean kur-kur tu random ke asal je, tak ada meaning pun behind tu. Dia just kur-kur aku buang A je kan. Tetapi kita mainkan bila buat karakter jahat ura-ura. Instead of buang A kita buang K. So that's how I play with the names lah. So you pun boleh play macam nama dia Sly. Patutnya karakter yang macam nakal, yang bukan jahat lah, tapi you know kan, cunning punya karakter kan, tapi dia comel sebenarnya. So mungkin you boleh buat story yang orang selalu salah faham dengan dia, you know, something like that.
So dia very cute kan. So yeah, you boleh play around with that lah. Okay, boleh. Okay, okay, so anything else yang maybe you ada problems ke, or you need some help ke? For now tak ada lagi. Tapi apa-apa nanti saya akan tanyalah. Boleh JTM kita orang, tak ada masalah. Boleh. Alright, okay. Alright. All the best. Alright. All the best, you. Melo. All the best. Yes, all the best. Thank Just you. Welcome to the have community. fun Welcome. and yes, have fun and Yes. keep learning lah. Jangan stress, relax je. Ada sale happy, tak ada sale senyum. Ada sale happy, tak ada sale senyum. Tak ada sale, kita buatlah banyak-banyak lagi kan. Kita bubur lagi. Kita kasih gempak lagi, kasih gempak lagi. Ada sale, tak ada sale tu jalan. Tengok orang kata lah, selain ni comel biasa je, kau letak dia pedang, ada machine gun kat belakang, terus. You never know. Boleh apa? Boleh tahu dia dah comel. Boleh take time untuk eksperimen lagi benda-benda. Yes. Betul. Okay. Thank you so much, Melo. All the best to you. Okay, all the best, Melo. All the best. All the best. Okay, thank you. Alright, so you guys boleh check out Melo. Okay, so ejaan dia adalah MELOORE_. So dia punya Twitter and pentas dia sama sahaja. And you guys pun boleh check out dia punya Instagram pun dengan handle yang sama lah. Alright, so yeah, that's Melo. Okay, so boleh tengok. Okay, and the last one kita ada Sang Echan. Okay, kereta dia ada kat sini ke Sang Echan? Sebab katanya dia balik kerja pukul 10.30. So supposedly ada. Sang Echan ada, okay. Hi Sang Echan. Hi, okay. So maybe boleh introduce yourself and cerita sikit pasal your project. Maaf alamat masuk tadi. Balik kerja, baru kerja lah. Tak apa. Boleh perkenalkan diri sikit and cerita sikit lah. Yeah. Nama saya Echan lah, boleh panggil Echan je. Okay, so project yeah. Project NFT saya more to character design lah. And character design. Lepas tu saya baru mula sebulan juga lah. Masih belum banyak lagi nak catch up. Banyak benda lah belum tahu apa pasal NFT ni. Okay, no problem. Tak apa, jangan risau. Okay. Alright, so Nye, maybe you can start Nye, since project ni kau pilih. Ya, Echan, apa khabar? Nak tanya sikit lah, you ada pengalaman lukis komik ke apa ke? Setakat ni tak ada, tapi saya memang aktif melukis lah sejak 2018 lah. Saya post kat Twitter je. Post macam tu lah. Lepas tu jumpa NFT sebelum masuk pentas. Saya ada masuk OpenSea dulu. Konsep yang kat OpenSea tu memang berbeza lah dengan yang kat pentas ni. Dia lebih pada dark dan deep lah. Sebab design yang saya lukis tu, saya ada describe ada maksud lah di sebelah design tu. Ya, yang kat pentas ni lain lah. Sebab kat OpenSea tu saya dah tak aktif dah. Sebab tak terjual lah, tak ada yang beli. Stop lah, saya masuk pentas. Yang karakter yang awak buat ni is of course dia semua ni one to one ke ataupun dia macam mana watak dia kan totally ikut awak punya inspiration ya? Memang beza-beza satu karakter tu lain-lain lah. Bila tengok ni dia yang sebabnya aku pilih yang Sang Echan ni sebab aku nampak dia macam ada vibe apa tu Rojak Squad sikit tau kan. Kalau tengok dia punya dari segi gaya lukisan nanti aku berminat untuk nak tahu lebih lanjut lah kan. Probably you boleh bagi tahu kat kita orang ni I mean, apa you punya expectation bila you join pentas ni lah? Believe you bukan setakat nak menjual kan, perhaps you nak asal skill ke ataupun ada something yang you nak express ke, nak kembangkan lagi. Maybe you can tell us some more. Sebelum masuk apa benda market ni lah, memang saya lukis untuk suka-suka lah. Lepas tu lupa NFT macam berminat pula sebab
sebelum ni saya lukis memang tak buat sell lah, memang tak buat commission ke apa. Lepas tu NFT ni dapat baru nampak apa nak lukis free je kan. And then ni lah saya nak tunjuk bakat saya lah, dan art style lah tu kan. Saya lebih pada dark dan detail lah sebenarnya. So akan pentas ni baru eksperimen ni. Takut juga nak buat dark dan dark lah. Sebelum ke Twitter ada banyak, kat media saya banyak contoh lah kalau nak tengok lah. Dan ni first time lah saya lukis character design ni, sebab saya dulu memang lain lah, total lain lah. Base pada skull, lepas tu dark sikit lah. Nak tanya, bila you sebut you takut tu, ada anything yang buat you takut ke nak pursue you punya minat sebelum ni? Ataupun bila yang buat you macam agak hesitant untuk pursue you punya style kat pentas ni? You ada mention takut kan? First tu buyer lah, takut. Saya tengok pentas tu more tu apa tu, yang lebih harmoni apa ni, yang lebih mesra lah, mesra mata lah orang panggil. So, agak takut lah nak bawa konsep yang dark ni. Lepas tu buat macam ni dulu lah. Ni baru first lah. Mungkin akan datang lebih tu ekstrim tu, hardcore. Okay, faham. To me tak ada masalah. Actually it can be your benefit jugalah. Sebab apa? It can be your style kan. Sebab orang takkan expect in that one marketplace everything to be colourful kan. Dia kena ada juga, when there is light there must be some darkness jugalah kan. And kalau you you are the orang kata pioneer in the dark arts, that will be awesome lah orang kata kan. Plus kita tengok you punya skill ni memang awak lah kan. Ada dia punya gaya tersendiri kan. So as lagi banyak yang you produce, I believe orang akan kenal, boleh tengok awak ni, kita tahu ni Echan yang Echan yang lukis lah kan. Semuanya nak discuss dengan panelis kan. Aku nampak dia punya style ni PFP macam dah cantik. Even better kalau dia lebih besarkan sikit ataupun lebih fokuskan sikit karakter tu. Macam mana? Banyak sangat kosong tepi kan. Aku berperasan tu. Bagi aku macam bergantung pada Echan lah, direction mana yang dia nak go sebenarnya kan. Kalau macamnya Echan before this bukan buat jenis PFP kan, Echan memang biasa buat jenis yang full artwork pun kan. I mean macam since sekarang 11 7 holder, I mean boleh je masa eksperimen lagi. Maybe you boleh buat satu artwork yang full, then you try tweet ataupun you tanya holder tu, I don't know, and maybe you boleh compare lah, minta orang comparekan lah. But in the end it depends on you nak go direction mana jugalah. Itu bagi aku lah ni. Ya, sebab aku nampak in terms of dia punya sizing semua cantik dah kan. Kan. Now kalau aku tak ada lah screenshot nak buat PFP ke apa kan, sebab aku tak try lagi lah kan. Nampak macam boleh. Mungkin ada orang kata, aku prefer dia lebih dekat lagi kan. Aku rasa okey je. Aku rasa okey je lah. Okey sebab macam ni dia lain kot dengan orang lain. Sebab orang lain biasa buat penuh kan. Dia buat macam bulat macam ni. Aku rasa dia ada dia punya style sendiri. So bila orang tengok macam ni, orang tahu ni style Echan punya style. Sebab style je yang buat kan. So saya rasa okey. Memang okey. Lepas tu aku suka yang dia keluar daripada bulat tu. Macam dia timbul tau. Somehow macam dia hidup. Aku suka. And aku personally aku lagi suka yang hitam putih berbanding yang colour. Aku tak tahu kenapa, tapi aku suka hitam putih sebab detailing dia lagi nampak. Yes. Detail lagi nampak. Saya sebelum ni memang lukis pakai kertas dan pen lah. Dan yang baru belajar juga digital art ni kan. Dia ni pun pakai tablet je. Lepas tu pasal warna ni memang saya ada masalah sikit lah. Sebelum ni memang pakai hitam putih lah. Banyak eksperimen kan ni. Actually dalam jarang banyak. Sorry. Saya nak continue dulu ke? Tak. Okay.
Okay. Actually kalau kita perasan lah kat marketplace ni jarang orang pakai apa tu background totally putih. Tapi bila HM pakai dia jadi tau. Jadi betul. Dia nampak orang kata lebih fokus pada dia punya karakter tu, which is apa yang kita nak lah kan. So memang good job lah on that part. In terms of storyline, kalau kita tengok daripada apa tu, daripada The Rojak Squad kan. Rojak Squad pun one to one, betul tak kan? Asalnya pun aku tak sure whether Zamzami have the idea of okay, kita nak buat satu Rojak Squad, all of these are one family whatsoever bla 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 kan. Mungkin Echan di samping melukis tu mungkin boleh fikir-fikir juga all of these characters belong in what kind of universe yang you nak buat kan. Itu mungkin boleh menambah orang kata flavor lah dalam you punya artwork kan. Di samping you macam lukis, okay, tu pasalkan tu je lah. Tu macam agak blend sikit kat situ. Aku pasal character ada evolve sebenarnya yang tengok bawah tu. Yang keris ni, yang merah tu. Lepas tu yang atas yang ada keris terbang-terbang sebenarnya. Oh, okey. Benda tu evolve cuma tak di-storykan lagi dalam cerita. Masalah saya memang story lah, pasal writing ni memang lemah sikit lah. Sebab yang English yang saya pakai kat Twitter tu pun member saya translate lah. Saya suruh dia translate lah. Good job. It's okay. Bagus rasanya. Apalah, I mean kalau you ada some storyline yang you dah tak apalah, sooner or later mungkin you akan orang kata terapkan lah dalam you punya art journey lah kan. Kita tak expect you book everything semua kan. Kita pun every one of us is learning kan. Tak apa. Ni macam ni dia tengah promote lah. Oh ni ada orang beli lagi. Kan kadang join game sini dia orang nampak oh ni ada NFT lain lah. NFT sini. Hello Kai. Hai. Sorry. 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 Kita orang kan terkejut kita orang. Sorry. Okay, it's okay. Sorry baru masuk. Alright, no problem. Aku kan dia cakap dengan kita. Aku macam jauh dia cakap dengan siapa kan. Aku pun jam juga sekejap. Okay, it's okay. Kamu mana dia? Aku dah jam. Okay, sambung lah. Aku dah tiba-tiba jam lah. I think macam Nye kata macam story. It's not really story sebenarnya. I think yang paling important adalah how you nak bawa masuk orang ni masuk ke dunia you tau. Okay, so I think macam tu. And macam mana lah, dia macam relatable, orang boleh relate. Okay, aku bukan nak kata Sang Saka orang boleh relate, tapi ya Sang Saka sebab artwork dia and you know dia OG lah, so tak boleh cerita lah. Tapi somehow macam you know you macam artwork you nak buat dark and you kata you takut untuk buat dark kan. So kita punya top collectibles pun you know Babe mungkin tak dark lah, tapi macam Saka yang tengkorak, walaupun colour dia very colourful. Okay, tapi lah tengkorak kan, I think it's okay je for you to start untuk buat dark punya artwork, sebab I'm sure ada audience for that. Okay, and macam mana you nak you know menarik minat orang ke artwork you, itulah yang paling penting sebenarnya. So dia tak semestinya story, it could be dengan art you sahaja you dah boleh sampaikan story. Okay, macam macam Sanuri lah. Kalau Sanuri lukis apa-apa pun kan, kadang-kadang orang ataupun abstract punya artis kan, dia lukis kita tak faham pun, tapi ada certain people mungkin attracted to the artwork. Okay, dia rasa macam benda tu dekat dengan dia. So that's yang things yang you maybe boleh main lah sebenarnya with your artwork. Sebab I think your artwork is very good, cantik sangat. Okay, especially yang hitam putih. And I think kalau macam you rasa macam colour is not your forte, it's okay pun sebenarnya nak main hitam putih for now. And then maybe sambil-sambil tu you learn lah sikit-sikit macam mana nak buat colouring yang sesuai dengan your punya artwork lah, cita rasa you know. Tapi hitam putih, sebab personally aku lagi suka hitam putih lah berbanding yang warna sebenarnya. So Ciki maybe nak tambah. Saya gini nak borong lah tu. Tak ada, aku tak borong. Aku tak macam kau. Okay, maybe Ciki nak nyambah apa-apa dulu ke? Aku rasa semua poin-poin tadi tu telah disebut oleh korang berdua lah. Tapi saya rasa yang untuk art jenis macam ni memang unik, sebab
kita tak jumpa lagi yang jenis detail yang macam ni dan jenis presentation yang macam ni belum ada lagi. Cuma apa yang kita boleh buat untuk kembangkan idea daripada sini. Kalau kita tengok sebelum ni, mostly kalau saya perasan dia punya karakter ni semua tentang pahlawan, betul? Yes. Warrior lah orang cakap. Okay, untuk upcoming after yang selepas askar ni, upcoming nanti macam mana nak buat dia dah set tema-tema ke atau random? Yang volume 4 ni akan mungkin macam mana dia lebih hardcore lah, mungkin karakter dia sama tengkorak tapi dia macam kegelapan lah. Dia dark lagi lah. Sekarang kan dia punya karakter agak dark, and then lepas ni mungkin lebih darker lah daripada ni. Okay. Tapi macam nak buat, macam saya tukar lain kan. Mungkin stop dulu karakter design ni, buat benda lain. Mungkin bukan apa ni, PFP ya. Kira PFP ni. Kalau macam ni kita kira PFP lah. Okay. Lepas tu nak tukar benda lain lah. Contoh macam benda lain tu? Macam mana nak tahu benda tu doodle atau fine art? Macam artwork Metallica tu yang Okay, faham. Macam cover album Metallica punya ni Okay, tak ada masalah pun, boleh je. Sebab sekarang ni dalam profile pun kita ada function untuk folder kan. So yang koleksi sekarang ni dah buat dalam collection yang khas ke? Belum lagi. Cuba buka collection. Belum lagi. Macam kalau kat luar ni boleh masuk dalam collection ke? Boleh. Boleh. Jadi sebab yang pegang account ni memang orang lain lah, kawan saya. Sebab saya memang yang set up semua ni benda, semua orang lain saya fokus kat artwork je. Okay. Kalau macam tu nanti minta dia buatkan separate lah kalau nak mulakan. Macam sekarang ni kita kira dia sebagai PFP. So nanti untuk projek ni just kalau nak rehat dulu tak ada masalah. Cuma jangan terlampau lama lah, sebab kalau betul nak fokus pada projek ni jangan terlampau lama supaya nanti takut momentum tu awak kena mula daripada zero balik. Macam sekarang orang boleh follow dengan awak punya kerja, tapi kalau awak hiatus lama sangat nanti orang akan lupa projek ni. Okay? And then macam nak buat satu batch tu saya perlukan 2 minggu lah, 6 artwork kan. Saya 2 minggu 6 artwork saya baru release lah. Yelah detail kan. Mana dia hand drawn. So 1 minggu 3 lah macam tu. Macam tu ke banyak. Okey je okey sangat tu. Okey je. Ada masalah sikit. Okey je. Itu bukan masalah pun. Itu okey je. Itu tak ada masalah pun. Betul. Itu normal. Actually kalau dapat drop 3 ke 2 ke pun tak ada masalah. Sebab macam Fauzan cakap, kita dekat scene NFT ni untuk long term. Bukannya kita nak habiskan dalam sebulan ke tak. Kita kalau boleh kita nak berterusan. Yang penting konsisten. Maksudnya sentiasa drop, sentiasa ada dengan community, kita interaksi community, sentiasa ada. Itulah kalau ada cukup buat tu konsisten, orang akan notice you punya work. Itu je. Dia kalau macam you rasa lama, then maybe you boleh buat satu video tunjukkan betapa susahnya nak buat lah kan. So orang understand yang each hour yang you buat ni memang utility. So bagi tahu orang. Kalau you takut macam 2 minggu lama tak apa ke, then bagi tahu lah. Sebenarnya people just need to know je. And percayalah ada orang faham, ada orang mungkin tak faham, tapi ada orang faham. So kita fokus pada orang yang faham tu. Just keep sharing, okay? Macam Ciki kata lah, just be there je, be present, okay? So orang tahu, orang faham your conditions and boleh relate dengan you lah kan. Dia punya style awal ni macam ni tau, macam cover album Megadeth punya macam style kan, macam ada macam style gila tu. Iron Maiden Iron Maiden, yes. Okay, ni memang unik.
in term of uniqueness, you memang dah differentiate you punya artwork daripada orang yang lain, and then you just lah keep consistent. Itu je lah. Kalau you nak buat projek lain pun boleh, tak ada masalah juga. Yang penting consistent tu je. Ya, macam you kata takut pentas, orang pentas tak terima. For me macam I selalu pegang yang kalau tak ada orang buat, that's mean you lah kena buat sebenarnya. Itu je. Langgar je. Langgar je. Bukan langgar je lah kan. Langgar je pun bahaya agak bagi aku. Tapi macam kalau ada gap tu sebenarnya itulah, maybe itulah jalan yang you patut pergi. Kan, maybe okay. But you know, in the end, bagi aku macam you kena enjoy your works dululah. And buat apa kita nak buat benda yang kita tak suka. And trust me, okay, I think semua orang pun tahu yang art is very subjective. Maksudnya akan ada orang suka, ada orang tak suka. So kita tak perlu fokus pada orang yang tak suka tu. Kita fokus pada orang yang suka. And if you think macam sekarang maybe market lebih suka yang colourful punya artwork, then it's okay. Just keep produce je. Sebab then pelan-pelan cari your audience lah. So promote, you know, branding, cerita kat orang, tunjuk kat orang everyday, okay. Ni tunjuk work in progress, you melukis, apa story behind it, mana inspiration datang. So people yang suka this kind of artwork akan nampak. So kita nak make sure orang yang suka tu nampak je. So macam tu lah. Plus I think you are not alone lah in terms of genre art ni. Sebab sebenarnya nampak je kat market tu ada orang buat pocong kot. Pocong ada, hantu pang ada kan. So ada je geng-geng korang. Mana tahu korang bergabung buat geng-geng hantu ke, you know, korang punya club hantu ke. Never know kan. Betul. Fokus dulu. Aku even ni nak tengok pun niche school lah. Aku nak tengok ura-ura in this art style kan. Fuck, power pun tu. You know, tak semestinya you boleh collab, you know, do, you know, maksudnya macam you remake karakter orang tapi dalam style you. I mean that will be great and orang suka tengok pun kan. Tapi for me, for now just build your brand dulu je lah. Makin supply ada dulu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bila will nak datang, or even somebody yang tiba-tiba dapat gaji ke, and dia suka masuk tengok banyak yang tak terjual atau banyak yang available lagi. Angkatlah semua kan. Contoh macam Kura kan, datang tengok banyak tu, aku angkat semua. Dia pasal macam tu kan. Tapi benda tu tak pernah jadi lagi lah. But I mean tapi mana tahu jantan nampak ni dia sapu kan. Jantan suka tu macam ni. Jantan suka tu benda-benda dark macam ni. Ini benar tu. So just keep sharing lah. In short, continue je lah kan. Betul. Consistent. Keyword dia consistent. And you kena enjoy lah. Kalau you tak enjoy, maybe you boleh tweak, tukar style, you know. Benda ni flexible lah. So just communicate dengan orang je lah, untuk maybe naikkan confidence kan. Kadang-kadang kita tak confidence seorang, so tanya orang okay ke tak. Macam tu. Alright. Okay Chan, ada lagi maybe masalah lain ke, perlukan bantuan lain ke? Lah dari segi price macam mana pula? Price? Dari segi harga dia. I think ni minimum yang cantik ni minimum yang boleh you ni lah. Maybe lepas you dah ada gain popularity sikit, I mean like macam followers, you know, orang dah kenal you, maybe you boleh naikkan lah. Okay. Untuk mula kan. Tapi make sure naik tu kalau boleh gradually lah kan. Jangan daripada 0.03 tiba-tiba esok 0.15 terkejut orang kan. Macam tu lah. Naik sikit-sikit. Especially when it comes to popularity. Tanya holder patut ke naik. Betul, sebab bila you communicate dengan holder you, so diorang pun akan support you. Sebab diorang pun, orang yang beli awal ni selalunya dia beli sebab nak flip kan. So you tanya diorang. So diorang akan shield your project. So jaga diorang. Yes. Macam sekarang kan, bila you cerita you buat work ni ambil masa 2 minggu untuk hasilkan 6. So orang tahu betapa susahnya you nak buat, nak hasilkan. So even you letak harga apa pun, dia akan faham kenapa harga tu diletakkan sedemikian rupa. Sebab dia susah nak buat, dia ambil you punya masa. Orang akan faham. Okay. Just bagi tahulah orang. Dia kena bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, orang tak faham. Buat work in progress WIP punya video kan. So orang akan tahulah you punya progress macam mana, and then tak ada masalah. Lepas tu mungkin boleh tunjuk video yang you zoom kat detailing, you know, orang suka. Macam Sanuri selalu buat lah, dia tangkap gambar full, lepas tu dia tangkap gambar, you know, tepi-tepi detailing yang dia buat. So orang faham lah yang why this artwork mahal, you know, something like that. Faham.
Okay, Chan, anything else? Tak ada. Alright, okay. Apa-apa boleh je DM kita orang selalu je open. Okay, jangan malu-malu. Right. Right, all the best. Thank you so much. Okay, all the best. All the best. Yeah, so if you guys kalau sana yang tengah mendengar ni, kalau minat dengan Sang Echan punya boleh go dia punya pentas dengan Twitter sama je ejaan dia SANG Sang _Echan EYCHAN Sang Echan. Okay. Yes. Very Sang power. Echan. Yes, maybe mungkin Tapi boleh. tu lah, kalau kita dengar nama Echan tu, kalau first time dengar, orang akan ingat benda tu cute tau. Macam, cute ni nama Echan. Echan Sekali tengok awak Sekali ambil tengok kau. awak, tengok awak, boom kan. Macam, wow, okay. Dia Wow. punya apa, surprise factor kan tu. Ya. So, benda tu. Aku suka gila tu hitam putih ni. Berbanding yang colour hitam putih cantik lah. Alright, but thank you semua. Okay, kita dah di penghujung. Okay, so aku just recap balik. So kita ada Insomnia. Do check out her project. Okay, and then kita ada Label Lebu. Okay, okay, dan kita ada Pure Vanilla. Alright, and then kita ada Melo. Okay, dengan slide the seal dia. And yang terakhir tadi kita ada Sang Echan. Alright, so check it out. Okay, and korang boleh juga pergi ke aku punya tweet yang tu. Okay, boleh cari je di media. And boleh dekat tengok semua projek-projek yang lain. Banyak talented. Tadi kalau kau tengok pada awal aku nak scroll pun penat. Okay, so yeah, thank you so much semua. Okay, and hopefully this session bermanfaat. Okay, aku mewakili semua panelis lain. Minta maaf kalau ada terguris ke terkasar bahasa ke terguris hati ataupun terpala tahu lebih-lebih ke, minta maaf banyak-banyak. And hopefully kalau ada manfaat, okay, semua yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you so much guys. Okay, semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Okay, and esok aku ada new drop, okay, collab with Roshbang. And juga ada maybe malam aku akan buat podcast Hope I Don't Get Wrecked, yang mana kita orang akan shopping di pentas. So boleh join kat siapa yang nak shopping esok, boleh join kita orang podcast. Boleh kita have fun sembang-sembang pasal projek-projek di pentas. Okay, itu sahaja daripada saya semua. Thank you so much. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye bye.